Anda mungkin pernah dengar sebab promosi yang agak besar pada kali pertama ini dilakukan, iaitu Karnival Kejayaan dan Keusahawanan Wanita Bangkit, anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat, yang mana kali pertama telah pun berjaya diadakan secara gilang gemilang di KLCC dari 6 hingga 8 Mac 2022 sempena dengan Hari Wanita, dan kedua selepas itu diadakan di Zon Utara bermula 22 sehingga 24 Julai 2022 di Aman Sentral Kedah. Dan ini adalah kali ketiga kami bawakan promosi khas kepada anda semua. Kembali lagi menemui anda pada 27 Ogos ini di Dewan Serbaguna Bandar Baru Tasik Selatan, Sepang, dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Jadi untuk berbicara lebih lanjut mengenai karnival ini, kita nak terus saja bersama dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Yang Berhormat Datuk Seri Rina binti Muhammad Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Syafika, Rizwan. Tulang belakang. Tulang belakang tak tunjuk kuat ya kepada Karnival Kejayaan dan juga Keusahawanan Wanita. Jiwa wanita tu perlu kita angkat. Betul. Hebatnya wanita, cekarnya wanita, walaupun sesibuk mana sempat juga meluangkan masa untuk bersama dengan kami di sini untuk bersama-sama berkongsi satu karnival yang cukup baik, cukup hebat untuk wanita di luar sana. Tapi sebelum itu, mukadimahnya Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat perkembangan usahawan wanita ketika ini, khususnya dalam fasa peralihan endemik? Ya, alhamdulillah kita sekarang dalam fasa pemulihan ekonomi daripada pandemik kepada endemik, dan kita tengok peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang ekonomi, yang menjadi usahawan dah boleh mula berniaga seperti biasa ya. Jadi inilah peluang untuk kita membantu wanita ini untuk meningkatkan lagi tahap pencapaian mereka. Mungkin ada juga ketika dahulu sewaktu pandemik mereka ini dibentikan kerja, perniagaan tutup dan sebagainya. Banyak dugaan dan cabaran yang telah dihadapi sewaktu pandemik. Jadi kita adakan Karnival Kejayaan dan Keusahawanan khusus untuk wanita. Sebenarnya terbuka pada semua. Semua boleh datang. Tapi kita buat khusus untuk wanita, untuk membantu wanita-wanita yang mungkin tak memerlukan peluang pekerjaan, untuk nak mengembangkan keusahawanan. Kerana inilah waktu kita nak bantu mereka. Sebab tu kita namakan program ini Wanita Bangkit. Jika sebelum ni mungkin terduduk, jom kita bangkit bersama-sama dan kita melonjak dengan lebih jauh lagi. Datuk Seri mungkin boleh kongsikan juga kejayaan dua acara sebelum kita nak buat acara yang seterusnya ialah iaitu yang pertama di KLCC sempena dengan Hari Wanita, selepas itu Zon Utara. Apa kejayaannya? Alhamdulillah kita bila kita mengadakan program ini bukan sahaja yang berada di peringkat zon, tetapi kita juga berada di peringkat daerah dan sebagainya. Apa yang lebih penting, program ini harus sampai kepada masyarakat. Sebab tujuan matlamat untuk apa? Untuk membantu menyediakan satu platform untuk mereka mendapatkan pekerjaan ataupun peluang keusahawanan. Alhamdulillah sehingga sekarang kita dah capai lebih 40,000 orang yang telah pun mendapat pekerjaan. Ini bukan yang hanya datang, tak, ni yang telah pun mendapat pekerjaan dan peluang keusahawanan melalui program-program yang dijalankan di bawah Kementerian Wanita, Wanita Bangkit. Kita juga adakan di kampung-kampung di daerah sebagainya. Tak ada lain, nak bantu wanita. Kita tak nak wanita rasa keseorangan. No, we are together. Kita akan bangkit dengan lebih hebat lagi. Seperti mana yang kami maklumkan sebentar tadi, 27 Ogos di Dewan Serbaguna Bandar Baru Tasik. Salak tinggi. Salak tinggi. Salak tinggi. Selatan lain. Dah teman. Dengar kat situ. Okey, bila kita bercerita mengenai usahawan wanita ini, pastinya kita akan menghadapi pelbagai cabaran. Tapi cabaran dia kalau lelaki lain, cabaran untuk wanita lain. Kadang-kadang cabaran tu kalau dilihat oleh lelaki, para lelaki, alah remehnya, senang sangat. Tapi tidak kepada wanita. Jadi apa di antara cabaran-cabaran yang mungkin dipandang rendah, dipandang enteng, tapi sebenarnya itulah yang perlu kita hadapi? Dia sebenarnya bila kita menghadapi sesuatu isu atau masalah yang pada diri kita, setiap seorang itu berbeza cara penerimaan dan cara dia menghadapi masalah tersebut. Kita tak boleh samakan orang semua sama je. Kadang-kadang dia melihat satu perkara pada setengah orang tu enteng, pada orang lain tidak. Jadi kita perlu untuk mendekati mereka ini dengan pelbagai cara. Kerana itu di bawah kementerian, selain daripada program-program untuk menjana pendapatan, kita adakan juga program skot wajah. Kita adakan juga psikososial, pendekatan melalui psikososial, dan juga pusat sokongan sosial setempat PSS secara mobile yang kita bawa turun ke bawah. Sebab kadang-kadang kita nampak Rizwan senyum, Syafika senyum, dalam hati tahu ke apa yang terjadi. Luka di tangan nampak, luka di hati sedap. Betul. Kalau kita accident, kita kemalangan, tangan luka, berdarah, patah, semua kita boleh nampak. Tapi luka dalam tu tak nampak. Jadi kita perlukan pendekatan ini untuk mendekatkan diri dengan mereka
bahawa mereka jangan rasa seorang. Ada di peringkat kerajaan, agensi-agensi yang ada ni menyediakan perkhidmatan begini. Kadang-kadang mereka tak tahu. Jadi kita perlu untuk tadi soalan, kita perlu untuk melihat seseorang itu dia dengan ada kelebihan, kita setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kita jadikan kelebihan yang ada pada diri kita itu untuk kita menjadikan dia sebagai satu kekuatan. Okey, kalau sebelum ini hampir 40,000 yang mendapat manfaat daripada Karnival Kerjaya dan Keusahawanan Wanita Bangkit ini, untuk seterusnya ini yang berlangsung tidak lama lagi ini, apakah sasaran kumpulan secara fokusnya, Datuk Seri? Ya, kalau kita lihat sebenarnya saya baru dalam tahun 2021 DOSM, Jabatan Perangkaan Malaysia ada mengadakan satu kajian indeks kebahagiaan rakyat Malaysia. Daripada indeks kebahagiaan rakyat Malaysia secara average pada skor 6.48 masih dalam keadaan bahagia, dan daripada negeri yang paling rendah adalah Selangor. Dan bila kita lihat mereka ini indeks skor yang paling rendah, dia ada banyak kan, keluarga, kesihatan, ekonomi sebagainya, adalah pendapatan. Jadi saya kira bila kita mengadakan di Selangor ni, kita boleh membantu mereka untuk menjana pendapatan. Dan pada 27 Ogos ini di Dewan Bandar Baru Salak Tinggi akan menawarkan lebih 15,000 peluang pekerjaan dan keusahawanan. Jadi jemput, datang beramai-ramai. Kita ada 15,000 peluang pekerjaan, ada 30 majikan, ada dalam sektor pembuatan, perkilangan, F&B, ada spa dan pelbagai lagi. Jadi tak ada lain niatnya nak membantu mereka yang memerlukan peluang pekerjaan dan juga ada juga pendaftaran SSM secara percuma. Secara percuma saya kena datanglah nanti. Okey, Datuk Seri, masuk penganjuran kali ketiga, apa keunikan yang ada Karnival kali ini? Hari ini alhamdulillah bila kita dah ada mengadakan program ini dah 3 kali. Kali ini juga ada juga selebriti usahawan. Kita Datuk Roshamno, kita ada juga Usahanita Datin Azliana yang mereka bawa juga ikon-ikon Usahanita ni untuk bersama-sama membantu daripada mereka mengadakan Super Nona program dan sebagainya. Jadi untuk membantu mereka ini untuk berkongsi dan juga membantu yang wanita-wanita yang lain ini. Dia kadang-kadang macam inilah, bila kita berniaga sebagai contoh, kadang-kadang bukan setiap masanya kita untung. Ada turun naik. Bila rugi tu kadang-kadang kita rasa down. Kadang-kadang kita rasa macam dah tak ada jalan keluar. Tapi tak. Jadi ini kita bawa mereka yang dah berjaya untuk sama-sama membantu usahawan-usahawan ini. Kalau sebelum ini ada juga pendekatan kepada wanita-wanita yang hadir yang belum lagi berniaga tetapi ingin belajar berniaga. Ada bengkel sebegitu. Untuk kali ini bagaimana? Ada juga. Sebab kita nak bagi peluang. Bila kita tahu ialah kita dalam keadaan sekarang inflasi, kos hari hidup. Sekarang bila wanita-wanita ini kita nak bantu juga mereka, walaupun mereka hanyalah suri rumah. Kadang saya dapat mesej juga, YB saya suri rumah, boleh ke saya nak berniaga? Boleh, tak ada halangan. Sebab kita ada juga ikon-ikon usahawan wanita ni yang bermula daripada suri rumah sekarang jadi jutawan. Pokok pangkalnya hati kita, kekuatan tu datang daripada diri kita sendiri. Seperti mana kita kata, wanita haruslah membantu wanita yang lain. Jadi peranan wanita itu sebenarnya cukup penting. Betul. Jadi macam mana sebenarnya Datuk Seri nak menasihati wanita di luar sana, jangan kita menyakiti wanita lain, kita perlu meningkatkan semangat wanita lain, Datuk Seri? Kita wanita kena support wanita. Ya, itu yang penting. Bak katanya itu. Saya duduk belakang sikit lah. Tapi tak apa, saya support. Ibu saya juga seorang wanita. Ya, betul. Semua orang bukan saja wanita kena support, wanita lelaki pun. Sebab setiap seorang daripada kita lahir daripada perut seorang wanita. Jadi kita nak wanita ni support wanita, sebab kalau kita kuat, kita akan menjadi lebih hebat. Kadang-kadang kita memperjuangkan wanita itu wanita, tapi kalau kita sendiri tak membangunkan komuniti itu bagaimana? Betul. Itu yang penting, itu asasnya. Jadi saya yakin sebenarnya wanita ini, saya amat-amat yakin jika diberikan peluang yang seksama, kita tak minta lebih, Puan. Kita cuma peluang yang seksama je, kita akan boleh bertindak dengan lebih hebat lagi. Sebab wanita ini jika dia berjaya, kalau dia dapat pendapatan, yang difikirkannya adalah
anak dan keluarga. Betul. Jadi tidak langsung bila membangunkan wanita itu, dia akan membangunkan keluarga, dia akan membangunkan masyarakat dan akhirnya negara juga akan dibangun. Okey. Dan juga kami difahamkan bukan sahaja ia tidak terhenti di sini. Ini adalah pengajuan kali ketiga pada hujung minggu. Nanti akan ada pula di zon Sabah, di zon Pantai Timur. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan lagi? Kita akan adakan di zon Sabah pada bulan September dan di Terengganu insya-Allah pada bulan Oktober. Ya, ini di peringkat zon macam saya katakan tadi, bukan saja di peringkat zon, yang di peringkat daerah pun kita laksanakan secara kecil-kecilan juga. Yang penting apa inisiatif kerajaan itu sebagai satu keluarga Malaysia sampai kepada setiap keluarga Malaysia di dalam negara kita. Ya. Baru-baru ini kalau kita lihat genap setahun di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerajui negara kita. Banyak sebenarnya pembaharuan dan juga inisiatif yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat. Tidak kurang hebatnya daripada Datuk Seri Rina. Macam-macam yang kita melihat. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan apa di antara program yang telah dilaksanakan. Alhamdulillah saya lihat setahun ini sebab kita telah pun berhadapan dengan pandemik COVID-19. Apa yang perlu sebenarnya untuk bangkit semula. Yang kedua, kita perlu untuk memperkasakan community, empower the community. Sebab itu bila kita mengadakan skot wajah, alhamdulillah sekarang telah pun pendaftar sampai 323,000 orang, yang kita nak memperkasakan wanita ini kerana sekiranya berlaku apa-apa perkara sebagai contoh penderaan dan sebagainya, yang akan tahu adalah orang di keliling, yang akan tahu adalah keluarga dan sebagainya. Jadi melalui skot wajah ini kita berikan bimbingan dari segi psikososial untuk mereka ini sekurang-kurangnya tahu ke mana mereka nak luahkan masalah yang dihadapi dan ke mana arah mereka nak mendapatkan keadilan, pengaduan dan sebagainya. Dan alhamdulillah baru ni juga kita telah luluskan rang undang-undang anti gangguan seksual. Ya Allah, dah berpuluh tahun dah. Akhirnya. Jadi dalam kita dalam keadaan nak kembali semula bekerja. Kita dalam keadaan sekarang kita nak keadaan ekonomi yang semakin baik dan semakin pulih. Kita perlukan persitaran tempat kerja yang lebih selamat. Bukan tempat kerja je, nak ke tempat kerja dalam bas, di tempat awam dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita perlu untuk memberitahu kepada rakyat bahawa gangguan seksual ini bukan satu budaya. Tidak perlu untuk didominisasikan. Betul. Itu merupakan satu hak untuk kita semua. Gangguan seksual bukan saja terjadi kepada wanita, tapi ia juga boleh terjadi kepada lelaki. Terima kasih Datuk Seri kerana ada rang undang-undang tersebut. Datuk Seri, kalau kita bercakap mengenai program ini, kita nampak lebih kepada dia fokus kepada golongan suri rumah dan sebagainya. Sekarang kita pergi kepada golongan atas sedikit, golongan profesional. Bagaimana pembangunan golongan profesional di kalangan wanita di Malaysia? Kalau daripada golongan profesional, kita ada melalui program, insya-Allah next year kita akan mengadakan World Women Summit untuk untuk wanita-wanita yang profesional. Dan wanita-wanita profesional ini juga dia juga memerlukan kemahiran, skill untuk tambah baik. Macam saya katakan tadi, macam skot wajah. Skot wajah saya bukan saja daripada suri rumah ataupun golongan B40, tidak. Doktor ada, pakar ada, lecturer, semua ada. Sebab ianya boleh berlaku kepada sesiapa saja tanpa mengira daripada golongan mana, lelaki ataupun wanita, sama ada profesional ataupun tidak. Jadi mereka ini juga perlukan dari segi, saya rasa, leadership. Nak perlu lebih ramai wanita-wanita ini yang ke hadapan. Kita nak perlu lebih ramai lagi wanita-wanita ini yang membuat keputusan. Kita nak lebih ramai lagi wanita-wanita. Jadi untuk mereka ini berada di tempat itu, selain daripada program-program untuk leadership program ini, akan ada lagi program-program untuk mengenengahkan mereka. Dia ada ramai teknokrat kita. Teknokrat kita. Perlu dia angkat ke atas. Kita nak lebih ramai lagi wanita-wanita yang duduk di board JLC sebagai contoh, syarikat-syarikat swasta. Alhamdulillah di perkhidmatan awam kita telah capai 30%. Mereka yang membuat keputusan daripada wanita. Tapi peringkat swasta ni belum lagi. Jadi ini kita nak minta untuk sama-sama, sebab ia bukan hanya tanggungjawab di peringkat kementerian saja. Ini tanggungjawab kita bersama. Saya setuju dengan apa yang Datuk Seri katakan tadi. Kita memerlukan sekarang wanita yang boleh membuat dan juga memberi keputusan sebenarnya. Dan juga kemahiran juga sangat penting, bukan sahaja dari segi teorinya. Kemahiran untuk berkomunikasi, kemahiran dari segi kepimpinan juga diperlukan oleh wanita. Dalam karnival kali ini 27 Ogos yang bakal berlangsung ini, selain daripada peluang pekerjaan dan juga tadi ada pendaftaran SSN secara percuma, apa lagi di antara intipati dan juga aktiviti? Tadi dimaklumkan ada Datuk Rosyam
Syamno. Ya, ada Syamno. Ya, kita kalau ikutkan pada hari itu kita ada banyak program-program, kita adakan temu duga terbuka. Jadi datang bawa resume. Ya, untuk kita adakan temu duga terbuka dan insya-Allah jika layak boleh terus ditawarkan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita juga ada sesi-sesi pengkongsian ilmu daripada usahawan-usahawan. Kita ada juga buat juga penerangan berkaitan dengan anti gangguan seksual. Ya, itu perlu kita untuk sebarluaskan pengetahuan ini kepada semua rakyat jelata. Dan kita juga ada aneka gerai jualan yang sebelum ini yang kita telah bantu mereka. Ya, melalui program-program di bawah kementerian, kita jemput mereka juga untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Jadi bukan sekadar hanya one off saja program, tapi ada pemantauan yang kita buat kepada penerima-penerima bantuan kita. Okey. Datuk Seri, menjelang bajet 2023. Tadi kita ada kongsi bercerita sikit sebelum kita mulakan secara langsung ini. Apa sebenarnya harapan dan juga kehendak daripada wanita ini yang perlu kita bangkitkan dalam bajet 2023? Saya begitu berharap sangat besarlah harapan mana saya. satu, Datuk Seri? Kita sampaikan. Saya backup. Supaya bajet 2023 yang akan dibentangkan tidak lama lagi akan memberi penumpuan khusus kepada pembekasaan wanita dari segi ekonomi, dari segi keselamatan dan juga dari segi pembangunan wanita itu sendiri. Kerana wanita ini saya yang dibeli sebagai contoh dari segi taska, dari segi keperluan, dan wanita ini bukan saja kita sebutkan juga untuk keperluan daripada wanita-wanita sahabat-sahabat OKU kita dan sebagainya. Jadi saya harap lebih banyak lagi bajet yang diperuntukkan untuk wanita. Ya, kerana 50% penduduk kita daripada wanita dan kita nak wanita ini terus diberi ruang, peluang yang saksama untuk dalam bidang pekerjaan, dalam bidang keusahawanan, dan dalam kita sebagai kerajaan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk membantu mereka dalam memperkasakan wanita ini. Itu dari segi bajet. Bagaimana pula pandangan Datuk Seri dari aspek penindasan terhadap wanita, terutamanya penindasan dalam hal ewan rumah tangga? Ini sering berlaku sampai sekarang, Datuk Seri. Ya, kerana itu bila kita tubuhkan surat wajah ini, wanita anti jenayah. Kita nak dari segi penindasan itu, kita tak boleh nafikan ianya berlaku. Dan wanita ini perlu diberikan satu kekuatan sebenarnya. Kadang-kadang ada cerita rela dipukul, tak apalah, walaupun berdarah, walaupun hati remuk macam mana, tak apalah demi untuk menjaga rumah tangga. Kalau bercerai nanti malu, segan dan sebagainya. Tapi saya kira stigma itu perlu kita hakislah. Apa yang lebih penting sebenarnya keselamatan wanita itu. Wanita itu perlu dihargai, dihormati, disayangi, bukan untuk ditindas. Kerana bila wanita itu sebagai tadi Rizwan sebut dalam rumah tangga, nanti yang nampak impak yang buruknya adalah anak-anak juga. Dia bukan saja melibatkan kawan, tapi melibatkan anak-anak dan keluarga mereka. Jadi jangan takut, jangan risau. Kita ada, boleh telefon sama ada talian kasih 1599, boleh pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat di peringkat daerah yang berdekatan, ataupun kita adakan juga jawatankuasa skuad wajah kita supaya mereka ini tahu ke mana tempat untuk mendapat perlindungan. Jangan bagi diri itu ditindas. Penindasan itu tidak patut untuk dibenarkan sama sekali. Mungkin boleh besarkan lagi Karnival Usahawanan dan juga Kejayaan ini, letakkan satu booth ataupun untuk kaunseling. Ya, memang kita buka. Memang ada. Kita ada pusat sokongan sosial setempat secara mobile di Karnival ini. Jadi memang alhamdulillah kita ada 8 dah truk kita yang turun. Bila kita nampak sambutan itu amat-amat menggalakkan. Ramai yang datang menyuarakan bagaimana nak dapatkan dari segi khidmat bantu kaunseling ini. Saya kira ini sangat penting. Melalui kaunseling, jangan main-main. Sekurang-kurangnya kita boleh membantu mereka, dan kita tak tahu melalui kaunseling kita beri sebenarnya kita boleh membantu mereka daripada melakukan perkara yang tidak diingini seperti membunuh diri. Ya, betul. Setuju. Mereka ingin mencari tempat untuk bercakap. Bercakap ialah satu perkara, Ridwan, tetapi yang boleh membantu. Sebab wanita ni dia kadang-kadang sungguh buntu. Nak bercerai, tapi cara dia bagaimana? Lagi kalau suami tak nak lepaskan, parah. Jadi dapatkan nasihat yang betul. Kadang-kadang ada juga yang keluarkan di social media. Saya kata kadang-kadang maklumat yang nasihat yang diberi itu tak betul kadang-kadang. Jadi kita tersalah ikut. Bila
kalau dah tersalah nak refund pada siapa, dah di sosial media kita pun tak tahu. Kan, jadi kita harap supaya mendapatkan mengikut saluran yang betul, supaya kita dapat pastikan maklumat itu adalah tepat. Dan saluran itu disediakan di Karnival Kejayaan Ya. Keusahawanan pun ada. Wanita Bangkit. LPPKM pun ada. Kita pun ada daripada lembaga kaunseling, kita ada pusat sokongan sosial setempat yang kita bukan saja melalui talian ataupun tele-counselling, kita bawa turun juga ke lapangan. Okay, Datuk Seri, mungkin sekali lagi sebelum kita mengakhiri segmen pada hari untuk mewawarkan sekali lagi mengenai karnival yang akan berlangsung pada 27 Ogos ini. Ya, terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang kita akan nak melihat tinjauan masyarakat kita mengenai tinjauan harga ni. Ya. Ini adalah berkaitan dengan patuhi harga maksimum dan juga box tentang kemerdekaan. Tapi sebelum itu kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Nawang Mak Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi datang beramai-ramai pada 27 Ogos ini bersempena dengan Karnival Kejayaan dan Keusahawanan Wanita Bangkit at KPWKM. Bangkit tadi kena macam ni lah. Tulang belakang. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Okey, kita saksikan Vox tentang semangat kemerdekaan.